Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Karim, amma ba'd. Alhamdulillah yang dimuliakan Saudara Imran selaku moderator bagi pihak yayasan, seluruh ahli-ahli pejabat kuasa yayasan yang berbahagia Dr. Haji Syed Ayub, Syed Mustafa Al-Qudri dan Puan Hajah Kartikawati binti Muhammad mungkin tidak ada dalam talian kerana mereka ada urusan. Seluruh muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Oh, kat sini ada nampak tu kat sini, ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan sentiasa sihat dan ceria. Baik. Saya pun hari ni tak adalah kuat sangat, tak ada sihat sangat. Semalam naik darah 200 lebih kan. Jadi hari ni pun macam mamai lagi kan. Mamai lagi. Pukul 11 ni kena pergi hospital balik. Walaupun pun tak apa. 9.30 kita berhenti ya. 9.30. InsyaAllah mudah-mudahan. Pada pagi ni kita akan sambung perbincangan kita pada muka surat 17. Masih dalam kitab Tibul Qulub, iaitu klinik bagi hati. Islam ni agama yang sangat mementingkan penjagaan hati. Kerana syirik berlaku ke hati. Munafik berlakunya ke hati. Fasik juga di hati. Ragu pada Allah juga di hati. Maka hati ni, dia menjadi raja di dalam tubuh badan kita. Yang keluar di mulut, yang jahat-jahat, datangnya daripada hati yang jahat. Kalau yang keluar baik-baik, itu tanda hati baik. Begitu juga dengan mata dan telinga, perut, makan benda haram, tanpa rasa bersalah. Itu sebenarnya tanda hati kotor. Sebab hati memberi isyarat dan arahan kepada anggota badan, buat benda-benda yang buruk, itu tanda kotor. Tapi kalau kita tak berani makan benda-benda yang haram, bercakap yang baik-baik, kemudian mata pun melihat perkara yang baik, itu tanda hati kita bersih. Jadi sebab itu Islam ini, yang paling kita bimbang, kata Al-Imam Ghazali, bukan sekadar dosa-dosa yang di luaran. Yang paling bahaya, dosa yang ada pada hati. Yang tak nampak, yang dipanggil dalam Islam ini sifat-sifat mazmumah. Sifat-sifat yang keji yang membatalkan amal. Sebagai contoh, kita masuk kelas pagi ni, nampak macam mengaji ilmu, belajar ilmu. Tetapi niatnya kerana agar manusia puji, bagi nampak rajin. Orang kata bagusnya masuk kuliah ilmu. Maka yang tu dia panggil tidak ikhlas. Tidak ikhlas ni ke hati. Walaupun mungkin 30 jam kuliah, tidak ikhlas, tak dapat apa-apa markah. Baik, lagi bahaya, riak. Kita buat amal, nak tunjuk-tunjuk pada orang. Yang ni yang paling ditakuti oleh Al-Imam Al-Ghazali. Aku tak bimbang dengan dosa-dosa kamu di luaran. Kerana yang tu nampak. Yang kau bimbang, dosa kamu yang dekat dalam. Nampak kat luar macam baik. Pakai jubah, pakai serban, pakai ada tasbih kat tangan, pergi masjid 5 waktu, baca Quran tiap-tiap hari, bersedekah tiap-tiap hari.
Tetapi pada hati sangat kotor. Ada mazmumah, ada riak, ada sombong, ada bongkak, ada bangga diri, wujud. Kita rasa kita yang paling baik. Batal amal, kosong, jadi debu. Haba'an mansura. Tak ada apa-apa pun yang tertinggal. Yang ni yang paling ditakuti. Sebab itulah kita mengaji kitab ini. Kebetulan kitab ini ditulis oleh ulama yang sangat alim yang dah meninggal dunia ratusan tahun dahulu, iaitu Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi rahimallahu ta'ala. Tuk guru dia, Imam Ibn Taymiyah. Imam Ibn Taymiyah. Kita tengok muka surat 17. Kita tengok perenggan paling akhir. Hati selalu mengingatkan pemiliknya agar tenang dan damai pada Tuhan yang disembah. Di saat itulah ia akan menyentuh ruh kehidupan dan merasakan nikmat. Sehingga ia memiliki kehidupan baru yang tidak seperti kehidupan orang yang lalai dan berpaling dari tujuan. Di mana syurga neraka diciptakan, Rasul diutus, Al-Quran diturunkan. Andaikan tidak ada tujuan dalam penciptaan, mana cukup. Maka cukuplah tiada tujuan sebagai balasan. Dan cukuplah kehilangan tujuan menjadi kerugian dan siksaan. Seperti yang diungkapkan oleh seorang penyair, siapa berpaling dari kami, maka ia dijauhkan dan dimurkai. Dan siapa yang menghilang dariku, maka cukuplah kiranya menjadi balasan aku menghilang darinya. Baik. Muslimin muslimat, dalam Quran disebut waman a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Allah sebut barang siapa yang berpaling lari daripada peringatanku, yakni Al-Quranul Karim, dalam hidup tak peduli hukum hakam Quran, yang haram pun telan, yang perbuatan buruk pun buat, kemudiannya perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah pun buat, maka tak peduli ni, maka berarti meninggalkan, berpaling lari daripada peringatan, yakni Al-Quran. Maka hidup atas muka bumi ni, walaupun kita nampak dia duit banyak, kaya raya, ya kaya raya lah, kemudiannya segala kemewahan hidup ada, tapi Tuhan ni dia takkan jadikan ketenangan, kerana tenang ini hanya milik Allah. Tenang ini bila hati kita berada dengan cahaya Allah. Mana mungkin ada cahaya Allah di hati kalau yang masuk dalam badan yang haram, yang pakai kat badan yang haram, yang berbuat oleh tangan, kaki, mata, telinga, semua haram. Maka yang kotor adalah hati. Maka sebab tu berpaling lari daripada Al-Quran menjadikan walau mungkin ada beratus bilion simpanan, tapi dia takkan tenang. Di kalangan sahabat Nabi, sebagai contoh Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda ni, dia asalnya seorang businessman. Tetapi akhir memilih hidup susah. Kerana dia kata susahnya saya nak bawa dua benda dalam hidup. Ada orang mampu. Macam Abdul Rahman Auf, dia seorang businessman. Tapi dia juga tinggi takwanya kepada Allah. Abu Darda, dia lain sikit. Dia memilih untuk hidup biasa-biasa macam fakir miskin. Dia tinggalkan bisnes dia, dia tinggalkan jawatan-jawatan dia, menjadi ahli ibadah, hanya fokus kepada ibadah. Suatu hari Sayyidina Umar pergi ziarah dia setelah kewafatan Nabi. Bila pergi ziarah pada musim sejuk, bulan 12, bulan 1 kat Madinah, dia boleh sampai 5 darjah Celsius, terlalu sejuk. Bila pergi musim sejuk, dalam keadaan rumah Abu Darda ni pelita pun tak ada. Omar pergi, Omar raba bawah belakang Abu Darda yang baring dalam kegelapan. Dirasakan hanya pelapik belakangnya terlalu nipis. Dan terasa pasir-pasir duduk bawah belakang. Kemudian Sayyidina Omar pula pegang pada kain selimut Abu Darda. Kain selimutnya terlalu nipis pada musim sejuk yang mencengkam sampai ke tulang.
Lalu akhirnya Umar tanya, ya Abu Darda, kenapa hidup sampai macam ni? Lalu apa jawab Abu Darda? Ya Umar, apakah kamu tak ingat pesanan Nabi SAW ketika Nabi masih hidup? Kita hidup atas muka bumi ini, jadilah seperti seorang musafir. Seperti seorang musafir. Jangan bawa bekal yang banyak-banyak, kerana lagi banyak bekal, lagi banyak soal. Maka sebab itu aku memilih kehidupan seperti ini, agar aku balik kepada Allah nanti tak banyak soal siasat tentang apa yang aku ada atas muka bumi. Dia macam kita balik daripada overseas lah. Kalau bawa barang sampai 15 beg, memang custom akan tahan. Akan cek satu-satu. Tapi kalau barang pun tak ada bawa, custom akan lepas. Begitulah polisi prosedur di akhirat nanti. Maka sebab itu, ketenangan ini bukan sebab benda. Tenang, ada orang sangka duit ini segala-galanya. Itu salah, kan? Duit memang alat kehidupan. Tetapi duit bukan punca bahagia. Ramai orang duit banyak, beratus juta dalam simpanan, tapi tak bahagia. Ramai orang langsung tak ada duit, tapi bahagia. Kerana bahagia ni apabila ingat Allah. Bahagia ni bila hatinya jernih. Bahagia ni apabila pemiliknya merasa kedamaian, ketenangan pada hati dengan asbab hanya mentaati perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Perhati tengok. Orang yang makan rasuah, orang yang dapat duit hasil judi, hasil menipu orang, kan? Hasil menipu orang. Semalam ada seseorang telefon saya minta pandangan. Dia baru ni hebatlah bisnesnya, tapi tipu orang. Terlibat dengan satu bisnes Bitcoin. Bitcoin ini dia panggil satu mata wang. Mata wang. Kemudian mata wang bentuk baru. Tapi yang menjadi masalah, sistem dalam Bitcoin itu banyak syarikat diharamkan majlis fatwa. Jadi seorang lelaki ni, dia buat bisnes Bitcoin itu. Hebatlah. Satu bulan boleh ratus ribu. Tapi semalam dia bagi tahu setakat sampai semalam sudah 7 rumah pindah. 7 rumah. Dia kata, apa patut saya buat? Kata, kenapa awak? Saya sedang dicari oleh orang-orang yang melabur Bitcoin dengan saya ni. Sudah 3 orang hantar parang depan rumah. Kemudian kemarin dulu ada orang ugut nak tembak. Kemudian pada bulan lepas ada orang cari dengan something 30 orang. Geledah rumah. Saya pindah dan pindah. Sekarang ni 7 tempat. Ada banyaknya duduk rumah orang. Sewa rumah ni pergi duduk rumah lain. Saya kata memanglah dah awak buat benda yang tak betul. Awak ambil duit orang, awak laburkan, tapi orang tak dapat apa. Orang masuk 200 ribu, 300 ribu. Awak rasa awak bahagian awak ada sikit dah. Tapi orang tu akhirnya awak janji lain, langsung tak dapat apa. Kerugian terus. Jadi sekarang ni diburu oleh rata-rata orang. Sampai semalam saja ada orang call, 5-6 call. 5-6 call. Dia rasa stres. Saya kata, stres apa? Awak cari duit, bayar balik. Masalah duit dah tak ada, Ustaz. Saya sekarang bawa motosikal. Bawa motosikal. Saya kata, itulah ketenangan hidup. Tak guna awak bisnes dengan suatu perkara yang haram. Tuhan tak bagi tenang. Lebih baik jadi orang kampung menoreh getah. Orang kampung tanam padi, duit tak banyak. Tetapi tenang hidup. Sebab tak pernah tipu orang. Maka sebab itu, apabila pemilik merasa ketenangan jiwa, itulah nikmat yang paling besar. Baik. Tengok muka surat 18. Sebahagian ahli makrifat berkata, orang-orang miskin di dunia itu adalah yang meninggalkan dunia dan tidak merasakan sesuatu yang paling nikmat di dalam. Kemudian ada yang bertanya, apa hal yang paling nikmat itu? Mereka menjawab, cinta Allah, keramahan Allah, kerinduan bertemu Allah, serta merasa nikmat dengan mengingat dan mematuhinya. Baik,
Semalam saya tengok video-video yang berlaku di Palestin sehari dua ni kan. Dalam keadaan semayang jenazah, semayang ratusan orang. Bukan ratus orang yang semayang, ratus orang yang mati. Disimpan dalam satu liang lahat. Satu liang lahat. Anak-anak yang kudung tangan. Sebab itu sekarang, wanita-wanita di Palestin tidur malam pun sekarang ni pakai tudung. Bila orang tanya kenapa pakai tudung, kan tidur malam tak payah pakai tudung. Dia kata seandainya bom jatuh atas rumah saya pada malam hari, tak tahu bila-bila boleh jatuh. Maka waktu itu, mungkin orang mencari jenazah saya, mudah-mudahan aurat saya masih tertutup lagi. Nampak macam tu? Mana mereka ini merindui akan kematian. Sebab apa? Nak bertemu dengan Allah. Ada kemarin seorang yang hantar surat. Dia hantar surat. Waktu internet nak diputuskan oleh pihak Israel. Israel ini dia keturunan Nabi. Kan? Kita kan, tapi jahat. Asal mereka ni keturunan Nabi Allah Ibrahim. Israel ni. Kita tengok sikit. Nabi Allah Ibrahim, dia ada 2 isteri. Isteri pertama adalah Siti Sarah. Tapi kahwin lama tak dapat anak. Maka isteri yang nombor 2, isteri baru atas cadangan Siti Sarah, kahwin dengan Siti Hajar. Siti Hajar dapat anak. Namanya Ismail bin Ibrahim. Daripada keturunan Ismail inilah datangnya Nabi SAW dan bangsa Arab. Bangsa Arab datang daripada Ismail. Israel ni datang kat mana? Yahudi. Yahudi ni datang daripada mana? Baik. Siti Sarah tak lama kemudian dapat anak. Anaknya Siti Sarah namanya Ishak. Nabi Ishak. Nabi Ishak ni anak Nabi Ibrahim lah. Nabi Ishak dapat anak nama Yakub. Nama Yakub. Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub ini dapat anak 12 orang. Dan salah seorang daripada anak Nabi Yakub adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ni disebut Nabi yang paling cantik. Sampai kalau orang tengok, orang-orang SKB tengok, memang terpotong tangan. Dia kan, potong tangan. Ada tak lelaki kat SKB yang macho macam tu? Berjalan, agak-agak tumpah nasi lemak. Nabi Yusuf ni kalau berjalan, wanita kat dapur sedang siang sayur potong jari. Terlalu kagum. Tapi dalam hadis disebut, kecantikan antara aku dan Yusuf, kata Nabi Muhammad, bagaikan sebiji delima yang dibelah 4. Nabi Yusuf yang cantik itu mengambil 1/4 saja daripada delima, tetapi aku 3/4. Mana Nabi Muhammad ini lebih cantik lagi. Mungkin cantiknya bukan sekadar rupa, tapi cantik dari sudut akhlak, cantik melihatnya ketenangan dan sebagainya. Baik. Daripada mana datangnya Yahudi ni? Yahudi ni datang daripada anak-anak Nabi Yakub tadi. Nabi Ibrahim dapat Nabi Ishak. Ishak dapat Yakub. Yakub dapat 12 orang anak dan salah seorangnya Yusuf. Masih ingat ketika Nabi Yusuf kecil, kerana sayangnya Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf, 11 adik-beradik lain ini dengki. Mereka ambil Nabi Yusuf, campak dalam telaga buta. Bawa balik kepada Nabi Yakub, baju yang penuh dengan darah. Konon-kononnya Nabi Yusuf telah dimakan serigala padang pasir. Menangislah Nabi Yakub ini sampai akhirnya lama menangis sampai jadi buta mata. Sampai buta mata. Kedua belah mata Nabi Yakub. Baik. Untuk makluman sahabat-sahabat sekalian, daripada mana datangnya Yahudi ni 11 adik-beradik
Nabi Yusuf tadi, anak Nabi Yakub, itulah datangnya Bani Israel. Israel adalah nama lain bagi Nabi Yakub. Orang zaman dulu tak panggil Yakub. Orang zaman dulu panggil Israel. Bani Israel, anak-anak Nabi Yakub. 11 orang yang permulaan kejahatan Yahudi ni, Israel ini, yang pergi campak Nabi Yusuf. Dan mereka ini, kenapa permusuhan dengan Islam begitu kuat? Padahal mereka ini daripada Nabi Ibrahim. Satu puak jadi Yahudi, satu puak jadi Islam, keturunan Nabi. Kerana dalam Quran dan apa saja ajaran Nabi mengutuk keras akan kejahatan laknatullah Yahudi ini yang telah menolak Taurat. Yahudi ini dia beriman pada Taurat dulunya, ahli kitab. Tapi mereka ini menolak Nabi Musa, mereka menyeleweng kitab Taurat. Kemudian mereka juga sempat pada zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, mereka juga memusuhi Nabi Isa. Kemudiannya beranak pinaklah sampai sekarang. Beranak pinak sampai sekarang. Maka kita tengok silsilah Yahudi, mereka mendakwa mereka lah agama yang terbaik. Sebab mereka kata, tuk nenek moyang kami juga Nabi Ibrahim. Cuma agamanya telah pun seleweng, kejahatan mereka dengan Islam ini sampai kiamat. Dalam Quran panggil, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jangan kamu ikut jejak langkah Yahudi ini. Jangan kamu reda dengan Yahudi dan dengan Kristian. Kita duk sembahyang 17 kali sehari. 17 rakaat. 5 kali sehari, 17 rakaat. Tapi sebab kita tak faham, sebenarnya kita tiap-tiap hari 17 rakaat itu kita minta perlindungan daripada Yahudi, daripada Nasara. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan tunjukkan kami jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang orang-orang keanugerahkan kenikmatan, keredaan, kebaikan. Siratal ladzina an'amta ghairil maghdubi alaihim, bukannya jalan-jalan orang yang engkau murkai. Waladdallin, bukannya jalan orang-orang yang sesat. Tapi sebab kita tak faham, rupa-rupanya dalam sembahyang, Allah tak panggil Yahudi, tak panggil Kristian. Tapi Allah panggil golongan yang dimurkai dalam tafsir, itulah Yahudi. Yang sesat, itulah Nasara, Kristian. Dua agama ni paling hampir dengan Islam. Sebab itu agama yang paling kuat memusuhi Islam adalah dua. Buddha, dia buat hal dia. Dia jarang bergaduh dengan Islam. Walaupun ada, tapi kurang. Hindu, dia juga bergaduh. Tapi tak sehebat Yahudi Nasara. Agama apa lagi? Agama-agama Sikh, agama Jepun, Shinto. Dia tak bergaduh dengan Islam. Tapi yang paling dengki dengan Islam, Yahudi Nasara. Kerana Yahudi kata, kami juga ajaran daripada Nabi Ibrahim. Kami betul. Agama kami lah yang paling benar. Sebab tu mereka menuntut, mereka kata Baitul Maqdis itu milik kami. Dulu kan Nabi Ibrahim beranak kat situ, tutup kami punya. Kita pula kata Baitul Maqdis adalah milik kita umat Islam, Palestin. Kerana Nabi Ibrahim bawa agama yang benar. Nabi Ismail pun beranak kat situ. Kemudian Nabi Muhammad pun datang kat situ. Baitul Maqdis itu kiblat kita. Walaupun kita daripada sumber yang sama, Nabi Ibrahim, tapi awak dah sesat. Maka Baitul Maqdis bukan milik awak. Dia kata Baitul Maqdis, Palestin milik kami. Sebab itulah berlaku sejarah ni sejak 3,000 tahun sebelum Masihi. Akhir sampai sekarang, pada tahun 1947, hasil daripada perjanjian Balfour di Mesir, PBB mengiktiraf kedudukan Israel di bumi Palestin.
Bermulalah kejahatan Israel sampai sekarang. Sampai sekarang. Atau panjang cerita dia kan. Tapi kita sebut mereka benci pada Islam. Namun dalam hadis-hadis Nabi, mungkin kita sudah berada pada petanda-petanda akhir. Kebangkitan Palestin sekarang. Internet dipotong. Elektrik dipotong. Kemudian makanan dipotong. Baru malam tadi, atas desakan 18 negara lain, termasuk Rusia, kalau awak tak bebaskan buka sempadan Palestin untuk kami hantar makanan, kami akan hantar istihad perang. Sekarang ni antara Amerika dengan Rusia ni dah lama perang dingin. Sekarang Amerika sedang siasat siapa yang supply peluru berpandu kepada Hamas yang sebelum ni tak ada senjata. Itu kita kena buat tajuk lain lah kan. Tapi tengah malam kemarin saya tengok bantuan-bantuan dah boleh masuk. Sebab apa? Namun sudah 1,000 yang meninggal. Dalam tempoh 3-4 hari ni sudah 1,000 lebih yang meninggal, yang syahid pada jalan Allah. Jadi sebab itu mereka rasa tenang kerana nak jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di saat itu tanya budak-budak pun, kita tengok TikTok, tengok awak. Tanya budak, awak tak takut bom peluru pandu? Tak. Kerana kami hanya cinta kepada Allah. Ni yang kitab tu nak sebut pada hari ini. Baik. Sebahagian lain berkata, sesungguhnya saya sering merasakan itu, saya pun berkata jika ahli syurga seperti itu, maka sungguh mereka hidup dalam kenikmatan. Dan sebahagian lain berkata, demi Allah tidak akan terasa enak dunia tanpa mencintai dan mentaati Allah. Begitupun syurga tanpa melihatnya. Di kalangan sahabat Nabi, mereka tak nampak lagi syurga, tapi mereka rasa macam sudah duduk dalam syurga. Ada yang belum berlumba nak mati pada. Kalau beribadah, bimbangnya masuk neraka seperti duduk tepi jurang neraka. Memohon syurga seperti rasa macam syurga sudah terbayang-bayang di mata. Begitu sebab tu mereka berani mati. Kita tak berani sebab kita cinta dunia. Kita tahu tentang syurga, tapi kita tak endah sangat pun tentang kenikmatan syurga. Ada orang yang dianugerahkan perkara itu di atas muka bumi, kata Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ni seorang ulama tabi'in pada zaman dulu. Dia orang kaya asal maksiat. Tapi akhirnya bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan akhirnya menjadi orang yang ahli sufi. Dia sebut, kalau kamu hidup 200 tahun pun atas muka bumi ni, kalau kamu tak kenal Allah, tidak taat Allah, kamu tidak akan rasa apa-apa kenikmatan pun. Saya perhati tengok. Saya perhati tengok. Orang-orang yang mungkin dianugerahkan kekayaan, tapi tak semayang. Tapi tak peduli agama. Zakat pun tak bayar. Fakir miskin pun tak peduli. Dia hidup. Ada kisah yang berlaku di Shah Alam. Kisah benar yang berlaku di Shah Alam kira-kira puluhan tahun dulu. Kisah ni benar. Yang bagi tahu pada saya ni kawan-kawan yang menguruskan jenazah. Ada satu orang kaya, rumahnya terlalu besar, kekayaannya melimpah ruas, bisnesnya bukan kat Malaysia, kat overseas. Banyak duduk di luar dengan duduk di Malaysia. Simpanannya ada ratusan juta. Kereta-kereta mewah yang harga jutaan ringgit, bukan sebiji, belas-belas biji depan rumah. Apa kekayaan, gedung-gedung perniagaan mewah. Tapi tak pernah sampai masjid. Sibuk sangat bisnes, tak pernah sampai masjid. Yang lebih malang, orang-orang masjid datang minta sumbangan untuk buat pembangunan masjid. Dia halau macam kucing kurap. Dia halau. Dia ingat saya berniaga ni untuk bantu awak ke. Awak ni orang masjid, muka welfare semua. Semua muka minta sedekah. Inilah masjid tak pandai self funding. Dia kata, tak pandai cari duit sendiri. Muka tak malu. Saya kerja teruk-teruk nak bagi sedekah kat masjid. Orang masjid ni semua muka welfare, muka kebajikan.
Balik. Dia halau ni. Ringkas cerita, akhir mati. Si kaya ni mati. Kisah ni bukan jauh. Oh, Shah Alam. Bila mati, takdir hari kematian dia, ingat bila mati ni, yang nak urus orang mati, orang masjid. Orang masjid. Kebetulan orang tak kenal, orang tak datang. Walaupun dihebahkan dalam karya, orang duk tanya siapa. Tak pernah nampak pun muka kat masjid. Berpuluh tahun hidup kat sini. Rumah kan jauh pun. Sekilo lebih dengan masjid. Dengan masjid, sekilo lebih saja. Tapi tak datang. Halau lagi. Apa-apa program agama benci sangat. Akhir bila dihebahkan, orang masjid tak datang. Takdir Tuhan, Pak Imam dan Pak Bilal yang mengurus jenazah juga, pada hari itu Tuhan buat. Tak ada. Keluar. Pak Imam ada kursus, Pak Bilal balik kampung. Jadi hari dia kematian itu, akhir diurus oleh ahli keluarga yang dekat. Urus permit kubur dengan pihak majlis bandaran dan sebagainya dah dapat. Tapi duk cari kenderaan, van jenazah. Sebab Bilal tak ada, kunci pada dia hari itu, entah macam mana. Patutnya ada standby lah. Tapi tak ada. Tak ada. Akhir sekali cari nak bawa dengan apa jenazah. Nak bawa dengan apa. Akhir sekali adalah penjual ayam. Dia kata nak bawa dengan kereta tak muat. Semua kereta-kereta dia 1 juta lebih, 2 juta, 4, 5 juta semua, mana boleh bawa jenazah. Maka akhirnya adalah orang offer lori ayam. Baru jual ayam yang penuh dengan tai ayam kat dalam. Itulah kenderaan bagi orang paling kaya, hartanya ratusan juta, tak pernah kenal rumah Allah, akhir hidup dihantar ke kubur dengan lori yang penuh dengan tai ayam. Itu kisah benar. Kisah benar. Saya tak sebutlah nama dia. Saya tak sebut mana rumah dia. Nanti kawan-kawan pakai siasat pula kan. Masuk TikTok mati ku. Nanti ada yang masuk TikTok pula. Jadi itu iktibar untuk kita. Bahawa dunia ni sekejap sangat. Yang kita duk sibuk sangat. Maka jadilah sebagaimana sahabat-sahabat Nabi. Mereka memiliki dunia. Saya selalu sebut contoh, tuan-tuan pergi ke Madinah, di depan hotel mewah tu, paling depan dengan masjid, kemudian daripada depan ini, masuk pagar Masjid Nabawi, sampai ke kubah hijau Nabi. Keseluruhan kawasan yang jadi dataran berpayung Masjid Nabawi sekarang ini, cuba bayang keluasannya berapa puluh ekar. Semua itu milik Abu Talhah. Seorang Ansar, sahabat Nabi yang sangat kaya. Cuba bayang, tapak Masjid Nabawi, tanah tu tanah dia. Boleh bayang tak kalau sekarang ada berapa harga? Kalau anak cucu dia ada sekarang. Macam tuan-tuan, ada seekar tanah depan KLCC. Berapa nak jual? RM1, juta. Depan KLCC tu. Sekar, bukan sepetak, sekar. Boleh naik 2 KLCC lagi sekar. Berapa nak jual? 1 bilion? Begitulah harganya Abu Talhah. Tapi kerana rindu pada Allah, hati yang tenang, dia kaya. Tapi kekayaannya menjadi jambatan untuk syurga Allah. Lalu diinfakkan keseluruhan. Seluruh tanah yang berpuluh ekar penuh dengan ladang tamar itu diinfakkan kepada Nabi untuk pembinaan masjid. Sampai sekarang. Cuba bayang pahalanya. Dia mati dah 1000 tahun lebih. 1400 tahun lebih. Cuba bayang sampai sekarang jutaan manusia setiap hari sembahyang di dataran Masjid Nabawi sampai ke dalam masjid. Cuba bayang pahala Abu Talhah macam mana. Ini dia panggil mereka kaya. Tapi kekayaan kerana hatinya jernih digunakan untuk akhirat. Jadi sebab tu kita sama ada kita kaya atau miskin, kita akan mati. Maka sebab mati itu suatu kepastian, banyak-banyaklah fikir tentang mati, bagaimana dunia yang kita ada nak menjadikan alat untuk masuk syurga. Kerana bagaimana sahabat-sahabat Nabi seperti itu. Baik, kita tengok sikit lagi.
Kita janji berhenti 9.30 tadi. Abu Al-Husain Al-Warraq berkata, hati akan hidup saat ingat kepada zat yang maha hidup yang tidak mati. Kehidupan yang nikmat itu adalah hidup bersama Allah dan bukan yang lain. Oleh kerananya para ahli makrifat merasakan bahawa hilang dari sisi Allah itu lebih berat daripada mati. Kerana hilang itu berarti terputus daripada zat yang maha benar, sedangkan mati itu terputus daripada makhluk saja. Betapa jauhnya antara dua keterputusan ini. Dan yang lain berkata, barang siapa yang tenteram hatinya bersama Allah, maka setiap hati akan tenteram bersamanya. Barang siapa yang tidak tenteram hatinya bersama Allah, hatinya akan teriris-iris di dunia dengan penyesalan. Kata Yahya bin Mu'az, barang siapa gembira melayani Allah, segala sesuatu akan gembira melayani. Barang siapa tenteram mata hatinya bersama Allah, maka mata setiap orang akan tenteram memandangnya, termasuk itu kita tengok lepas. Baik. Kenapa soalannya ulama-ulama agung datang? Baru ni di Malaysia datang Syekh Ali Jumaah dari Mesir. Sekarang menjadi ketua ulama di Mesir. Dia datang tersiap dengan eskort polis daripada Mesir. Kerana percubaan untuk menembaknya daripada jarak jauh sudah berbelas kali di Mesir. Orang dengki dengan kealimannya. Bergabung dengan Habib Omar daripada Yaman. Habib Omar ni keturunan Nabi. Anak cucu kepada Abdullah bin Haddad. Habib Syekh Abdullah bin Al-Haddad. Abdullah Al-Haddad ni buta. Dua matanya. Dia juga keturunan Nabi. Jadi yang ada kat Yaman, Habib Omar ini keturunan daripada Nabi. Maka keduanya bergabung. Saya sendiri pun pergi ke Masjid Putra malam tu. Tak boleh masuk. Parking 5 kilometer. Parking 5 kilometer. Buat kat Masjid Putra. Kemudiannya, akhir saya uzur. Nak berjalan pun tak berapa kuat. Akhir sekali, kita minum teh tarik saja Putrajaya. Tak dapat pun nak masuk. Anak saya dapat masuk. Saya tunggu kat luar ini 3 jam. Lepas tamat program, baru dapat keluar. Lautan manusia datang. Baik, soalan dia. Kenapa manusia boleh datang padahal tak kena bayar? Kerana apabila hati mereka ini tenteram hatinya bersama Allah, maka apabila tenteram mata hatinya bersama Allah, maka mata setiap manusia akan tenteram memandangnya. Ini rahsia. Kan? Kita tengok Imam Syafi'i sekali kuliah lautan manusia. Kan? Lautan manusia. Kerana mereka ni hatinya duduk dengan Allah. Saat senang dengan Allah, saat susah juga dengan Allah. Baik. Awal tadi Abu Husain Al-Warraq berkata, hati ini kalau dia hidup saat ingat pada Allah, maka yang hidup yang tidak mati, kehidupan itu akan rasa terlalu nikmat. Ada satu zikir yang disebut oleh ulama-ulama, zikir yang paling pantas menghidupkan hati yang mati. Zikir yang paling pantas memberi impak kepada hati. Iaitu, Ya Hayyu, Ya Qayyum, La ilaha illa anta. Ya Hayyu, Ya Qayyum, La ilaha illa anta. Ya Hayyu, wahai Tuhan yang maha hidup. Kita seru Tuhan yang maha hidup, Allah akan hidupkan hati kita yang mati kerana maksiat. Hati yang keras. Tengok rakyat Palestin tak menitik air mata. Kita duk makan macam-macam. Pagi tadi nasi lemak sotong. Malam tadi lamb shank. Biryani buluh. Sekarang ni biryani bambu. Apa benda yang kita tak telan. Tapi ada dah ingatan macam manalah orang Palestin sekarang. Semua benda kena sekat. Sudah berhari-hari tak ada elektrik. Kemudian internet disekat. Nak berhubung dengan orang luar pun tak boleh. Kemudian duduk dalam kegelapan. Dahlah gelap.
dihujani dengan peluru berpandu setiap saat. Sekarang dikepung 100,000 tentera lengkap bersenjata. Lengkap. Kalau tuan-tuan tengok tentera Israel ni, dia komplit dengan bomnya, dengan peluru kat dada, dengan senjata paling canggih, dengan spek mata hitam, dengan wireless, dengan pelbagai lagi, dengan baju kalis peluru, topi kalis peluru, kemudian kat peha sampai ke kaki kalis peluru, kasut kalis peluru. Dia punya nampak tu terlalu hebat. Coba bayang 100,000 orang sekarang lengkap bersenjata mengepung seluas 65 km penduduk Palestin. Elektrik tak ada, makan tak ada, kelaparan, nak berhubung tak boleh. Sekarang ni yang ada hanya Allah Ta'ala. Yang mereka minta agar matilah terbunuh syahid, mempertahankan bumi umat Islam. Tapi hati kita mati. Bila mati, makan 5-6 kali sehari. Tapi tak ada ingatan pada rakyat Palestin. Nabi perintahkan seorang umat Islam yang terbunuh dalam dunia ini kerana kezaliman penjahat, maka wajib seluruh umat Islam bangkit mempertahankannya. Dan mempertahankan. Negara-negara Arab jadi pondan Siam terus. Jadi sajat semua. Negara yang paling pondan Arab Saudi. Kerana mereka ni belakangnya adalah Amerika laknatullah yang memberi investment 1 tahun 100 bilion lebih pada Arab Saudi. Jadi kunci mati mundur. Belakang Israel adalah Amerika. Tapi nasib baik sehari dua saya tengok Itali, Perancis, Rusia, negara-negara kafir ini turut menyatakan sokongan kepada Palestin. Malaysia, Indonesia, negara-negara seperti Qatar. Qatar semalam ugut, kalau teruskan serangan lagi, kami akan putuskan semua gas yang membekal pada Israel dan juga bekal pada Amerika. Qatar ini negara kecil, tapi negara yang rakyat paling kaya dalam dunia. Pendapatan per kapita ni boleh kata tak ada orang miskin. Kerana mereka ni negara minyak, negara gas. Sebab itu sampai sekarang tak ada siapa boleh ambil tindakan. Mana-mana ulama' dunia yang mungkin kerajaan mereka tak boleh terima. Contohnya Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi, Allah yarham. Tak boleh, duk Mesir akan dibunuh. Qatar selamat. Tak ada siapa berani pergi serang Qatar. Kerana kelebihan Qatar, kami sekat minyak, kami sekat gas, mati tak makan. Semalam Qatar dah bagi warning, kalau nak main sangat, serang lagi, kami sekat. Kemudian siapa lagi? Yang paling berani Turki. Turki. Banding negara-negara Turki, Erdogan. Berani. Sebab itu dia sebut masa Rohingya dulu, dialah satu-satu negara Islam yang paling advance bantuan pada Rohingya. Dialah negara yang konsisten menentang penaklukan Israel pada bumi Palestin. Dan mereka juga bersiap sedia. Andai perlu, akan hantar tentera untuk berperang habis-habis. Dalam hadis, memang akhirnya umat Islam akan jadi kekuatan di Turki. Di Turki. Turki ini disebut bumi kota Konstantinopel. Dalam hadis sahih. Kata Imam Ibn Katsir dalam kitab Huru-Hara Kiamat. Nanti kekuatan Islam akan bertumpu di Turki dan akan memimpin umat Islam lain. Dan nanti akan berlaku peperangan di Syria. Nama kawasan tu Dabit dalam hadis. D-A-B-I-T-H. Dabit ini satu padang luas. Sekarang ini, sejak Syria bergolak, Dabit itu sudah ready, sedang menanti saat bila tentera nak datang, tentera Islam akan duduk di situ menanti tentera Kristian, bangsa Rom, Amerika dan segala sekutunya akan berperang di Syria itu. Tapi dalam hadis
Nabi kata Islam akan menang gilang gemilang. Tapi awas, kalau Islam menang, baru bersorak-sorai meraihkan kemenangan, keluarlah berita Dajjal muncul di Khurasan. Khurasan ini dia duduk kawasan pergunungan antara Afghanistan, Tajikistan, Uzbekistan, yang Piramli duk sebut Gohik Gostan semua tu. Yang tu negeri yang akan keluar Dajjal. Daripada kawasan gunung, dan itu tanda-tanda akhir zaman. Jadi mungkin pergolakan yang sedang berlaku di Gaza sekarang ni ke arah itu. Bila tak tahu. Mungkin 100 tahun lagi. Tapi ke arah itu. Kan? Ke arah itu. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati, yang dikasihi oleh Allah, kita kena banyak-banyak sebut Ya Hayyu, Ya Qayyum. La ilaha illa anta. Ya Hayyu, Ya Qayyum. La ilaha illa anta. Ulama-ulama, termasuk Habib Umar Yaman, dia kata tidak ada zikir yang paling pantas menghidupkan hati yang mati dan keras, melainkan Ya Hayyu, Ya Qayyum. La ilaha illa anta. Kalimah Ya Hayyu, Ya Qayyum. Tuhan yang maha hidup. Tuhan yang berdiri sendiri. Tidak ada Tuhan melainkan engkau. Kalimah-kalimah yang sangat-sangat power. Sebab tu kalimah istighfar ada Al-Hayyu Al-Qayyum. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ayat kursi menjadi ayat antara yang paling power dalam Quran sebab adanya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Doa Nabi ajar kepada Khadijah, doa Nabi ajar pada Fatimah anak dia. Fatimah ni susah. Duit tak ada. Nak cari orang gaji pun tak mampu. Zaman itu semua orang pakai orang gaji. Tak mampu Sayyidina Ali miskin nak bayar tak boleh, makan pun tak ada. Nabi ajar, bacalah doa Ya Hayyu Ya Qayyum. Bi rahmatika astaghis. Aslih li sya'ni kullah. Wala takilni ila nafsi tarfata'in. Wahai Tuhan yang maha hidup, Tuhan yang berdiri sendiri, aku minta sangat-sangat padamu ya Allah. Dengan kasih sayangmu, aku minta sangat-sangat. Agar aslih li, kau tolong perbaiki semua apa benda dalam hidup aku. Rezeki, kehidupan, rumah tangga, anak-anak, hubungan manusia, bisnes, apa saja. Aslih li sya'ni kullah. Aku minta kau tolong baiki, kau repair, kau improve semua sekali. Jangan kau biarkan aku urus diri aku sendiri ya Allah. Walaupun kadar sekelip mata. Kenapa doa ni power? Sebab Ya Hayyu, Ya Qayyum. Wahai Tuhan yang maha hidup. Sebab itu, zikir yang paling pantas hidupkan hati, kalau tak percaya cuba baca. Ya Hayyu, Ya Qayyum, La ilaha illa anta, 40 kali sehari. Sambil-sambil warga kerja SKB nak balik rumah kan, naik motosikal, naik kereta kan jam, daripada dengar lagu Lady Gaga, kan lebih baik Ya Hayyu Ya Qayyum, La ilaha illa anta. Nak buat lagu panjang sikit. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya ilahana wa ilaha kulli syai', ilaha wahidan la ilaha illa anta. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya ilahana wa ilaha kulli syai', ilaha wahidan la ilaha illa anta. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya ilahana wa ilaha kulli syai', ilaha wahidan la ilaha illa anta. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya ilahana wa ilaha kulli syai', ilaha wahidan la ilaha illa anta. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya ilahana wa ilaha kulli syai', ilaha wahidan la ilaha illa anta. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya ilahana
وإله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء ilaha wahida la ilaha illa anta. Kenapa kita kena cari hati yang hidup? Kerana bila hati ni sakit, hati tu mati, apa nikmat kita dapat, kita lupa Allah. Kalau dosa kita buat, kita lambat bertaubat, malah kadang-kadang hati jadi keras dan mati, buat salah pun rasa bangga. Alhamdulillah lah, dia kata. Lama duduk main nombor ekor, minggu lepas dapat. Dapatlah 20,000, jadilah. Alhamdulillah. Masuk Facebook. Menang pula minggu ni nombor ekor. Jadi hati mati tu. Maka sebab tu baca 40 kali, kerana hati akan hidup. Baik, kita tengok yang terakhir. Termasuk tanda hati yang sihat ini, ada 7 disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim. Yang pertama, hati yang tidak pernah lemah untuk ingat Tuhan dan tak pernah bosan berkhidmat pada Allah. Berkhidmat ni artinya buat ibadah. Ia tidak bahagia bersama selain Allah kecuali orang yang telah menunjukkannya, orang yang mengingatkannya serta mengulang-ulang perkara itu. Suka berzikir. Sahabat-sahabat Nabi ni tak lekang mulutnya dengan zikrullah. Sahabat-sahabat Nabi, para tabi'in, mereka tak berhenti dengan Quran. Quran salah satu zikir. Kerana mereka ini akan ingat Allah. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira wa yusabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang beriman, sebutlah dan ingatlah nama Allah dengan ingatan dan sebutan yang sebanyak-banyaknya. Bertasbihlah kamu pada waktu pagi, pada waktu petang. Ingat Allah ni dengan hati boleh. Paling baik hati dan juga lisan. Mulut sebut subhanallah, hati ingat maha suci engkau. Ataupun masa kerja. Kita duduk kerja ni. Kenapa kita tak curi duit pejabat? Kenapa kita tak ponting? Sebab kita tahu dosa. Itu juga tanda hati yang hidup ingat pada Allah. Orang yang hati mati, dia tak kisah dosa ke pahala, peduli apa. Yang penting, aku dapat. Ini tak betul. Yang kedua, di saat kehilangan kehadiran Allah, ia akan rasa sakit yang lebih besar dibanding sakitnya orang yang serakah ketika kehilangan harta benda. Kita terbalik. Hati kita susah, hilang duit RM20 ya. 3 minggu ingat. Tapi kalau hilang Allah di hati, lama dah tak semayang. Lama dah tak baca Quran. Lama dah tak berzikir. Tinggal amalan-amalan Islam yang wajib terutamanya. Tak rasa bersalah. Itu tanda hati yang mati. Orang yang hatinya hidup, jangan kata meninggal perkara wajib. Jangan kata buat dosa. Meninggal perkara sunat pun sudah menjadi kepedihan hatinya. Biasa semayang sunat duha. Hari ni tak semayang sampai berhari-hari, ya Allah menyesalnya. Biasa baca Quran. Tiba-tiba hari ni tak dapat, sibuk sangat, rasa menyesalnya. Sampai sahabat-sahabat Nabi ni ada yang denda diri mereka. Denda. Abdul Rahman Auf. Lambat pergi semayang masjid. Lambat pergi semayang, bukan tak pergi masjid. Lambat sikit, masuk masbuk. Imam dah baca surah. Tak sempat angkat takbir pertama bersama imam. Habis sembahyang, denda kerana lalai ibadah, ya Rasulullah, aku infakkan. Kebun yang menjadikan aku lalai, tadi aku duduk sibuk kira kurma berapa untung. Lambat datang, kebun tadi aku bagi semua pada engkau. Kata dia panggil denda untuk jadikan kita bertakwa kepada Allah. Yang ketiga, rindu untuk melayani Allah seperti rindunya orang yang lapar akan makanan dan minuman. Kita sibuk lapar, masa ada hidangan berebut. Orang-orang soleh,
Mereka rindu untuk berzikir. Mereka rindu untuk baca Quran. Mereka rindu untuk bangun malam. Mereka rindu untuk selawat kepada Nabi. Baik. Yang keempat, ketika masuk di dalam sembahyang, hilang sedih, dukanya akan dunia. Sangat ingin keluar daripada dunia sehingga dia menemukan kelapangan, kenikmatan, ketenteraman, kegembiraan di hati. Urwah bin Zubair. Orang potong kaki dia yang cedera ketika dalam semayang, tak sedar diri. Tak sedar kena potong. Tak payah bius. Kerana asyiknya bersama Allah. Jangan cuba aksi ini di Kuala Lumpur. Memang pecah muka doktor yang pegang nak potong kaki tengah semayang. Kan? Nyamuk seekor pun kita kejar satu rumah. Kan? Jadi jangan kata sakit. Yang kelima, ia hanya bertujuan untuk mengharap redha Allah. Bukan pujian manusia. Hati yang sihat, dia tak gila pujian. Hati yang sihat, buat kerja bukan sebab dunia. Tapi kalau hati redha Allah, dunia akan datang saja. Yang keenam, ia sangat perhitung dengan waktu agar tidak terbuang sia-sia melebihi daripada pelitnya manusia akan hartanya. Pelit ini kerakusan, kesungguhan manusia untuk buru harta. Mereka sangat berkira-kira tentang masa kalau-kalau habis tak ingat Allah. Tapi manusia mengira-ngira masa habis perkara yang lara dan melalaikan. Itu hati mati. Yang akhir sekali pada hari ini, yang perlu diperhatikan adalah memperbaiki amal jauh lebih besar daripada amal itu sendiri. Ia bersemangat dengan ikhlas dalam beramal, memberi nasihat, berbuat baik, menyaksikan anugerah Allah dalam amalnya dan kealpaannya kepada hak Allah. Itulah 6 bukti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia salah tulis. 7 bukti yang tidak akan dapat dilihat kecuali oleh hati yang hidup dan hati yang sihat. Kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi rahimallahu ta'ala. Bukan sibuk buat amal, tapi memperbaiki amal. Banyak semayang, tak guna kalau tak khusyuk. Semayang, jaga semayang wajib, khusyuk. Lebih baik daripada banyak semayang tapi tak khusyuk. Semayang sunat, berapa rekat awak? Dah 40 dah lah. Tapi tak khusyuk, tak ada makna. Semayang fardu saja, tapi khusyuk, lebih baik. Artinya, improve kita punya ibadah. Tahsin, perbaiki ibadah. Sedekah, bukan sebab banyak, sebab ikhlas. Allah tak pandang bawa bagi 1 juta ke 2 juta ke 400 juta ke. Tapi yang Allah tengok ikhlas. Perbaiki ikhlas. Ikhlas ini dia boleh rosak sesaat saja. Dia datang lintasan hati agar orang tahu banyak mana kita derma. Agar rasa bangga dalam hati. Alhamdulillah lah. Orang lain tak adalah boleh derma. Sebanyak ini kita boleh. Itu sudah ujub. Rasa hebat. Rasa kagum. Hancur. Lebih baik baiki. Biar sikit. Tapi kalau boleh banyak ikhlas, itu yang terbaik. Wallahu a'lam. Habislah kita berhenti situ. Minggu depan kita sambung nombor 6. Nombor 6 itu. Jadi, baik. Sebelum kita berhenti, macam harapan Dr. Said. Dia suka kita sebut juga tentang perkara fiqh. Baik. Kita ada 10 minit lagi. Yang boleh 10 minit lagi. 9:30 kita berhenti. Baik. Soalan saya. Tenanglah. Aku tanya, aku jawab. Aku tanya, aku jawab sebab soalan tu aku tahu jawapan dia. Kalau awak tanya, aku jawab, belum tentu aku tahu jawapannya. Lebih baik senang, aku tanya, aku jawab. Aku tanya, aku jawab, lu dengar saja. Gua tanya, gua jawab, lu dengar saja. Itu nama program kita ni. Iaitu, kalau kita tengah semayang, lambat semayang, duduk kat ofis, sibuk sangat, tiba-tiba semayang zuhur tu ujung-ujung. Kita pula tak tahu sekarang ni asar masuk lambat. Ingat asar masuk 4:30. Sekarang asar masuk 4:12. Tiba-tiba kita semayang asar 4:10. Semayang zuhur 4:10. Tanya-tanya, ada waktu lagi ke? Ada lagi. Tengah-tengah semayang, angkat takbir.
angkat takbir, kemudiannya tiba-tiba azan asar. Kita kena berhenti semayangkah atau teruskan sembahyang? Ha, siapa boleh jawab? Selalu jadi macam ni. Teruskan. Kak Imam kata teruskan. Sebab apa kena teruskan? Kan ada orang kata, alamak azan pula berhenti terus. Baik, jawapannya betul. Teruskan. Baik, teruskan. Namun, dia ada jadi dua jenis semayang. Kalau sekiranya kita sudah sempurna satu rakaat, duduk rakaat yang kedua, tiba-tiba azan asar, maka itu dipanggil semayang tunai. Adaan. Sebab masih sebahagian dalam waktu, 3 rakaat lagi bukan waktu, dah habis selesai 1 rakaat sempurna. Itu dipanggil teruskan semayang, cuma berdosa. Sebab semayang dalam waktu, hujung-hujung sampai masuk waktu lain. Tapi kalau kita angkat takbir, baru baca Fatihah, belum habis pun rakaat pertama, rokok, sujud pun tak sempat, tiba-tiba azan, sembahyang tetap kena terus. Sembahyang tetap kena terus, tetapi status sembahyang itu belum sempat 1 rakaat, maka dalam kitab fiqh disebut sembahyang itu sudah jadi status qadaan. Walaupun niat tadi, niat adaan, tapi bila tak habis rakaat, automatik dia jadi sebenarnya kita dah qada. Tapi kena terus sembahyang. Juga berdosa. Kita kena minta ampun dengan Allah. Tak boleh berhenti. Semayang ni tak boleh berhenti. Walaupun mak panggil. Walaupun azan, itu salah kita. Mak panggil, minah, minah. Tak boleh. Kecuali semayang sunat. Kalau semayang fardu tak boleh. Kecuali Nabi panggil. Nabi dah tak ada lah. Dan kecuali darurah. Baru boleh berhenti. Sebab tak semudah itu. Bila kita dah mula angkat takbir, masuk semayang, tak semudah itu. Haram berdosa, berhenti tanpa sebab. Berhenti tanpa sebab. Kecuali tengok anak-anak kita. Dengan lirikkan mata, tengok nak jatuh tangga, ada sikit lagi. Kalau kita tak berhenti semayang, anak jatuh. Wajib berhenti masa tu. Itu tak berdosa. Tapi anak elok dia main. Main elok je ni. Saja-saja berhenti. Kejap lagi lah sambut, berdosa semayang. Walaupun kat luar orang panggil, maka jangan berhenti. Itu yang pertama. Timbul soalan kedua. Tengah semayang sakit perut. Bolehkah kita meneruskan semayang atau berhenti semayang? Agak-agak je selalu terjadi ni. Kadang-kadang bukan sakit perut, nak kentut. Angin, pusing. Sampai kat ujung tu, muka kita dah pucat lesi dah. Kemut-kemut muka pun macam tu dah kan. Jadi, nak semayang ke berhenti semayang? Jawapannya, teruskan sembahyang dan sembahyang itu sah kalau sekira kita mampu untuk habiskan sembahyang dengan baik. Tapi kalau dah sampai tak tahan sangat, tapi sembahyang dalam keadaan perut macam tu, sengaja tadi sebelum sembahyang, kita memang dah rasa sakit perut, rasa nak kencing, sembahyang juga makruh. Kerana waktu itu, kita bukan ingat Tuhan, tapi ingat pada sakit perut. Tapi kalau emergency memang tak tahan, tunggu pun tak boleh, maka wajib berhenti. Berhenti, kerana apa berhenti? Kalau kita terus juga, kita bukan semayang, tapi kita duk sibuk jaga kentut kita. Bukan jaga Tuhan. Semayang sampai gini-gini dah. Kejap gini, Tok Imam pun sama. Kalau Tok Imam sakit perut, tak tahan sangat, maka Tok Imam berhentilah. Terus keluar. Makmum belakang kena ganti. Jadi nak duduk belakang imam tu bukan baru 2 hari datang masjid. Mesti kenal hukum fiqh kan. Yang duduk belakang tu tak faham, dia pun umum. Oh, Tok Imam dah kentut, jom kita berhenti mayang. Jadi itu tak boleh kan. Baik.
Soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga. Bolehkah orang lelaki sembahyang pakai stokin? Hatta musim sejuk pakai sarung tangan. Pergi kat Jepun. SKB buat program lawatan ke Jepun. Pergi ke Osaka. Tengok bunga. Tapi musim sejuk, salji banyak. Kalau tak pakai kecut tangan, boleh tak? Padahal tapak tangan ini anggota sujud. Sejuk, pakai stokin. Pakai stokin kat kaki, pakai glove. Semayang. Tanpa tangan tak kena sejadah. Boleh atau tidak? Jawapannya, boleh. Semayang sah. Ada satu anggota yang tak boleh berlapik, namanya dahi. Dahi. Tapak tangan, kaki tak apa. Ke stokin ke kasut pun. Dahi tak boleh. Kalau semayang orang lelaki, kepiah duk macam ni. Kan? Duk macam ni, rokok. Tempat sujud lapik, tak sah semayang. Wanita. Ataupun orang lelaki pakai ridak. Serban atas bahu. Tiba-tiba jatuh. Satu duduk atas badan, satu kat bawah, berlapik gitu. Tak sah. Dia hanya kena direct ke sejadah. Wanita tertutup dengan telekung. Tak sah. Dahi. Itu dalam fatwa fiqh tentang dahi. Kan? Orang lelaki pakai serban, panjang. Sedelok jatuh. Kemudiannya, serban itu duduk atas jadah. Kita semayang atas itu. Tidak sah. Atau kena jaga dahi. Seorang yang tak pakai kopiah. Rambutnya, rambut apa? Dia panggil rambut sampai ke bawah ni. Rambut macam hantu kongkom. Rambut itu. Semayang lapik dengan rambut. Tidak sah. Kan? Orang pakai kopiah ni bukan gini. Ni AR tompelnya. Orang pakai kopiah ni sampai kena atas dahi ni. Baik. 3 cukup. Untuk hari ni. Nanti banyak lagi lah. Banyak lagi. Satu lagi soalan. Soalan akhir. Aku tanya, aku jawab, kamu dengar. Iaitu, kita semayang subuh pagi tadi. Tiba-tiba, kita tak ingat, habis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru teringat, lepas berapa saat, lah, baru 1 rakaat. Semayangnya baru 1 rakaat. Semayang subuh 2. Macam mana nak buat? Semayang semula 2 rakaat kah sebab dah bagi salam? Atau terus bangun, sambung 1 rakaat, kemudian sujud sahwi? Mana patutnya? Dah bagi salam dah? Tak boleh jawab. Terus bangun. Sebab apa terus bangun, Kak Zainura? Boleh tak? Solat semula. Tak apa, kita bincang. Solat semula. Terus bangun. Baik. Jawapannya, walaupun kita dah bagi salam, kita tak ingat rakaat. Baru buat 1. Ataupun zuhur. Lah, baru 3. Dah bagi salam, patut ada 1 lagi. Lupa. Allah maafkan pada syarak tentang lupa. Tapi kalau lupa dah bagi salam itu dalam tempoh yang pendek. Pendek ini pada uruf. Setengah minit. Mungkin 15 saat lah. Baru 1 rakaat. Masuk semula semayang. Jangan buat perbuatan lain. Terus angkat takbir. Terus bangun. Bukan angkat takbir. Bangun. Kemudian baca Fatihah. Rokok. Kemudian baca kunut. Kemudian tahiyat akhir. Kemudian sujud sahwi. Bagi salam. Semayang sah. Walaupun dah bagi salam tadi. Itu dipanggil salam. Dalam keadaan lupa. Dimaafkan. Salam pada rakaat yang kita bangun tadi. Tetapi kalau dah lama, habis-habis semayang sampai kedai warung $4 dah kan? Warung $4. Order teh dah buat lah. Subuh tadi 1 rakaat, iaitu kena qada. Kena semayang lain. Atau kat rumah semayang 1 rakaat, kemudian dah bagi salam,
Baru teringat tengah goreng kuih tiaw. Krung-kreng kat laki. Nah, subuh tadi satu. Dia tak boleh masuk sambung satu. Itu tak boleh. Sebab sudah jaraknya jauh. Kena semayang semula kotor. Dah habis waktu dah. Baik. Hari ni dapat satu ilmu lah. Walaupun pasal semayang. Ada beratus-ratus lagi pasal semayang ni. Sebab memanglah Allah ni. Jangan kata kita. Imam Masjidil Haram pun lupa. Imam Masjidil Haram yang kuat ingatan Quran itu pun. Nama manusia ni lupa. Manusia ni daripada perkataan insan. Jadi manusia. Insan ini nasia. Nasia ini maknanya lupa. Pelupa. Sebab tu dalam Islam ada syariat. Bila lupa, rakaat, lupa kepada sunat aba'at, kunut dan tahiyat awal, sujud sahwi. Disunatkan sujud sahwi. Disunatkan. Terlupa juga sujud sahwi. Sah mayang. Alhamdulillah. Cukup. 4 soalan hari ni. Nanti kita akan tengok lagi lah. Kita akan tengok pasal semayang jemaah. Imam terlebih rakaat. Kita nak tunggu ke, kita ikut imam ke, imam dah mangkuk tingkat dah, makan daun ketum. Kita nak tunggu ikut imam ke, nak mufarakah ke, yang mana satu? Kita tengok pada minggu hadapan. Wallahu'alam. Cukuplah Imran, dah 9:33. Saya serahkan kembali kepada Imran. Mungkin ada apa-apa pengumuman daripada pihak yayasan untuk kita semua. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah. InsyaAllah minggu depan, mudah-mudahan saya sihatlah. Saya ni macam ni lah. Mata tak nampak sebelah. Hari Isnin ni kena pergi buat rawatan balik dengan Prof. Muhaya. Bulan 1 kena operate. Dia kata tengok keadaan. Kalau serius, operate tu 5 jam. Kalau serius, dia masukkan gas dalam mata 2 bulan. Saya akan jadi Kasim Selamat. Nanti saya tukar nama Osman Zailani. Saya akan buat roadshow dengan Mamat Maidin lah. Daripada Taiping sampai Singapura. Bertemu dengan Sabariah di Singapura. Yang dah kahwin dengan Tengku Ismadi. Jadi kalau tak serius, mungkin 2 minggu dalam keadaan tak nampak langsung. Tak nampak langsung. Kemudian melepas 2 minggu tu nampak. Kalau serius, 2 bulan baru nampak balik. Itu pun kalau nampak lah. Kalau tak nampak, harap-harap jangan jauh lah. Baik, badan sebelah daripada kepala sampai kaki sudah stroke sebelah. Kan? Tak rasa apa-apa. Nampak saja kuat cakap. Tapi nak berjalan pun, laman rumah pun jarang-jarang keluar. Kan? Jadi begitulah. Mudah-mudahan diberkati.